Okey, kita sambung sedikit sahaja lagi berkenaan dengan idea Reynolds transport theorem. So ini adalah soalan 214. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung sedikit sahaja lagi. Ini adalah soalan 214. Laminar flow in the entrance of a pipe as shown below. The entrance flow is uniform. U is equal U naught. So and the flow downstream is parabolic in profile UR C R square minus R square. Using the integral relation, section 213 show that the viscous drag exerted on the pipe wall between 0 and x is given by drag pi r square P naught minus Px minus 1 over 3 rho U square seperti ini. So, di dalam soalan ini kita cuba untuk menyelesaikan dengan menggunakan idea Reynolds transport theorem. So, yang ini ada diceritakan di dalam bab 2. Okay, cuma saya ringkaskan sahaja berdasarkan oleh kerana undergraduate di UTM kita telah belajar yang ini, tapi tak apalah, saya harapkan dengan cara yang ditunjukkan di dalam penyelesaian ini dapat difahami oleh semua pelajar. So, pertama sekali daripada velocity profile yang kita ada ini, kita perlu mendapatkan value C di sini, dan apa yang perlu kita buat ialah sama kita menggunakan boundary condition. Okey, so pertama sekali kita kata kita mengira mass flow rate. So, kita tahu bahawa mass flow rate rumusnya adalah m dot. So, sama juga dengan rho A dan V. So, di dalam keadaan ini, kita menulis sebagai rho A dan U naught. Dan, so, kita menulis mass flow rate inlet sama dengan mass flow rate outlet. Tetapi, kenapa di dalam mass flow rate outlet ini, kita menggunakan idea integral? Alasannya ialah, kita kena faham bahawa di dalam pipe yang bulat, kita kata velocity profile akan berlaku. So, maksudnya kalau kita ada pipe kita bulat, so imagine ini bulat. So and then ada velocity profile yang berlaku. Okay. So, jadi kita kata velocity profile ini menyebabkan had laju, kita kata berbeza-beza. Contohnya, untuk di titik ini, dia mempunyai had laju yang tinggi, tetapi di titik ini, ia mempunyai had laju yang rendah. So, kemudian lagi satu, saya harap pelajar boleh imagine tentang bentuk 3D. So, kalau bentuk bulat, so kita katakan ini adalah bentuk bulat. Okay, bentuk pipe tersebut. Okay, kalau katakan point di sini, maknanya point yang di bahagian atas, so point di sini. Okay, kita kata area yang merasai had laju tersebut adalah area ini. Okay, so ini adalah area yang oleh kerana dia bulat, oleh itu area yang bentuk jejari ini juga, yang bentuk ring ini akan merasai had laju yang sama. So, untuk had laju yang kita kata di sini, okay, kita kata yang di luar ini, okay, so kita kata ia akan menjadi lebih rendah. Lukisan saya agak tak teli, tak apalah, saya lukis mula. So, kita ada satu bentuk bulat seperti ini, okay, pipe, okay. So, and then kita kata untuk had laju yang di luar ini, kita kata kita ada satu area di sini. Had laju yang biru ini mungkin akan rendah sedikit. Kerana apa? Kita kata velocity profile dia adalah bentuk seperti ini. So, jadi had laju yang ini akan rendah sedikit. Okay, tetapi kalau had laju yang berada di tengah, so dia akan membentuk area seperti ini. So, area had laju di sini mungkin akan bergerak dengan laju. Okay. Okay. Jadi, apa yang perlu kita buat ialah kita terpaksa untuk membuat pengiraan total mass flow rate secara integral. Kerana apa? Berlaku perbezaan had laju.
Okey. So jadi di dalam keadaan ini kita menulis sebagai integration rho u d theta kerana dia perlulah sama dengan rumus m dot sama dengan rho a dan v. So rho di sini tidak berubah, kita boleh bawa keluar, kita menulis sebagai rho naught di sini. So velocity di sini kita menggunakan velocity profile yang telah diberikan dalam soalan, dan nilai a di sini kita kata kita kena menulis dalam bentuk dA. Kenapa kita menulis dalam bentuk dA? Kerana area yang terlibat di sini, so kita lihat di sini adalah sebahagian daripada total area yang ada di dalam sistem. So jadi jarak nilai kawasan biru ni adalah kawasan dA. So ini adalah dA. Dan kemudian dA kita tulis sebagai 2 pi r dr. Yang ini saya ada terangkan kerana kita kata area sama juga dengan pi r square. So kalau kita buat dA sama juga dengan 2 pi r dr. So kalau kita bezakan terhadap r, katakan kita buat dA dr, kita akan mendapat 2 pi r. So kalau kita bawa r ni ke sebelah, so dia akan menjadi 2 pi r dr. Okay, itu sebab kita masukkan nilai 2 pi r dr untuk menggantikan nilai dA. Okay. So kemudian kita beranggapan bahawa aliran adalah incompressible, maksudnya tidak ada perubahan terhadap density, oleh itu nilai density ini kita boleh cancel off. So kita ada nilai ini sahaja. So kita kamirkan, kita tahu kita ada dr di sini, membawa maksud kita kamirkan terhadap r sahaja, yang lain adalah constant. So kita bawa yang lain tu di luar, dan integral maksudnya kamiran memerlukan limit. So limit kita tulislah kosong hingga capital R. Kerana capital R ini selalunya dia akan reflect kepada maximum velocity, maximum radius di sini. Okey. So bila kita masukkan capital R, so kita dapat nilai ini. So kemudian kita perlu mencari apakah kita masukkan juga nilai area dan juga velocity pada inlet. So pada area dan pada inlet di sini kita tidak perlu untuk membuat integral. Kerana apa? Kalau kita lihat keadaan di sini, kita dapati bahawa pada inlet selalunya had laju masih lagi uniform, masih lagi dalam bentuk scatter di sini. Kerana apa? Kerana geseran pada permukaan dinding di sini belum bertindak sepenuhnya. So geseran itu bermaksud no slip condition. Okay. So jadi kita hanya masukkan nilai A dan kita masukkan nilai U0, dan A itu adalah apa? Pi R square dengan menggunakan nilai jejari yang paling maksimum, dan U adalah U0. Maksudnya had laju pada ketika ia mula masuk ke dalam pipe. Kita ubah, kita boleh dapat nilai C sama dengan 2 U0 over R square. So kita masukkan dalam velocity profile. So kita boleh dapat nilai C tersebut adalah ini. Maknanya velocity profile kita adalah sama dengan nilai ini. Okey, so kemudian kita ingin mengira drag force. Okey, dalam mengira drag force yang berlaku di dalam sistem tersebut, pertama sekali kita kata saya ingin memperkenalkan sistem Reynolds Transport Theorem. So Reynolds Transport Theorem secara ringkasnya ditulis dalam bentuk ini. Okay, so kemudian apa yang dimaksudkan dalam bentuk ini ialah di bahagian ini, F ini membawa maksud adalah total forces. Maksudnya total forces yang berlaku di dalam sistem. Okay, so and then kita kata apa yang dimaksudkan dengan yang atas. Okay, ada dua term di sini, masing-masing dengan menggunakan kamiran. Satu adalah apa yang berlaku disebabkan oleh control volume, CV adalah control volume, dan satu lagi adalah apa yang berlaku berdasarkan control surface, maknanya surface yang berlaku. Okay. So untuk mengenal pasti kedua-dua perkara ini, okay, selalunya kalau katakan incompressible dan aliran adalah steady, selalunya control volume akan menjadi kosong. Okay, kenapa control volume menjadi kosong? Kita lihat kepada rumus yang ditulis. Kita ada integration, okay, ada d dt, integration v rho dv. So dv di sini menunjukkan perubahan yang berlaku kepada volume system.
So maksudnya kalau sistem tersebut tidak mengembang dan sebagainya, oleh itu kita akan anggap nilai ini akan sama dengan kosong. Okay. Maksudnya tidak ada apa-apa berlaku terhadap volume sistem tersebut. Okey. Dan untuk yang CS di sini membawa maksud control surface. So control surface ni membawa maksud apa? Membawa maksud kita ada pipe seperti itu. Okey, kita ada pipe dan air mengalir di dalamnya. Okey, so andai kata kalau kita hanya fokus kepada satu elemen di dalam pipe ini, so kita boleh lukis dalam bentuk ini. Maksudnya ada satu air dalam bentuk silinder seperti ini. Dan air ini akan bergerak, mengalir, tetapi tiada pengembangan velocity, tiada pengembangan volume. So membawa maksud kita kata yang terlibat hanyalah apa yang berlaku pada surface di hadapan dan apa yang berlaku pada surface di belakang. Oleh itu hanya elemen control surface sahaja yang bertindak sebenarnya. Okey, diringkaskan untuk kuliah ini. Okey, so kemudian apa yang perlu kita buat? Kita perlu melukis free body diagram daripada apa yang kita ada. So jadi seperti yang saya katakan, kita imagine bahagian yang kita ambil di dalam pipe tersebut adalah berbentuk seperti ini. Walaupun kita nampak seperti kotak, so sebenarnya dia adalah satu elemen seperti ini. Okay. So kita beranggapan ini kita kata adalah trik ataupun step untuk membuat Reynolds Transport Theorem. So kita mengatakan bahawa di dalam flow in pipe, so kita pun imagine kita ada pipe di sini. Okay, and then elemen kita akan berada di tengah di sini. Okay. Di dalam flow in pipe akan wujud pressure. So pressure tersebut kita kata sifatnya ialah dia akan menekan pada permukaan. Okay, so jadi kita lukislah nilai pressure didarabkan dengan area untuk menghasilkan force yang menekan ke atas permukaan. So kita ada P0 A0 untuk inlet dan kita ada PXAX untuk satu lagi point di sini. Maknanya satu adalah inlet pada inlet di sini. Okey, satu adalah lagi satu some new extra point di situ. Kemudian kita lukiskan velocity yang mengalir secara actual. So kalau secara actual, velocity mengalir adalah daripada kiri ke kanan. So secara actual, velocity akan mengalir seperti itu. So jadi kita lukislah, ini adalah velocity yang masuk dan ini adalah velocity yang keluar. Kedua-duanya mestilah pada arah yang sama. Okay, kita tak boleh nak buat berlawanan arah. Okay, dan seterusnya kita kata kita kena melukis vektor n. So yang ini kita kata tricks dalam trik untuk kita memudahkan pengiraan. Okay, kita buat vektor n. Syarat vektor n mestilah daripada dinding di sini, daripada dinding di sini keluar dan daripada dinding di sini keluar. So kita tuliskan sebagai n, iaitu sebagai vektor n. Okay. So kemudian ini pembetulan lah untuk yang lebih detail kerana kita ada vektor n di sini. Nilai velocity di sini sebenarnya adalah kita tulis sebagai Vn. Maksudnya adalah had laju berdasarkan vektor n. Okey. Okey, so kita selesaikan equation tersebut. Kita masukkan kita betulkan equation, kita ringkaskan equation. Maksudnya saya menggunakan 2 U0 ni, saya ubah kepada U sahaja. Okay, supaya kita senang sikit lah. So maknanya yang R0 ni kita ubah kepada R capital. Okay. Okay, oleh kerana satu bahagian telah kita equal to 0 untuk yang steady flow ini. Okay, oleh itu kita boleh menulis equation kita menjadi seperti ini. So seperti yang saya katakan, F di sini adalah total force yang hadir di dalam sistem dan di sini adalah total force yang hanya berkait rapat dengan surface sahaja. So jadi total force yang hadir di dalam di dalam sistem kita, maksudnya kita ada seperti ini. So dengan anggapan bahawa di sini adalah arah X yang positif.
Jadi pertama sekali kita menulislah kita ada drag force. So drag force ini selalunya ia terhasil disebabkan oleh resistance ataupun halangan pergerakan tersebut. Oleh itu selalunya drag force ini kita akan menulis dalam arah yang negatif. So, jadi kita tulis negatif FD di situ. Yang ini saya rasa pelajar boleh faham. Terutamanya kalau yang common kita ada drag car kan. Kita lumba kereta mempunyai rintangan. So rintangan tersebut kita namakan drag force. So kita kata drag force tidak akan sama arah dengan had laju kereta. Okay, so jadi kita kata dengan beranggapan daripada kiri ke kanan adalah positif hal laju air, oleh itu drag force bertindak pada arah yang berlawanan, oleh itu ia akan membawa tanda negatif. So kemudian apa lagi force yang berlaku? So kita dapati bahawa oleh kerana ada pressure menekan pada kedua-dua permukaan ini, so pressure tersebut akan menghasilkan forces. So untuk di sebelah kiri dia menghasilkan positive force P0 A0, dan pada sebelah kanan kita akan menghasilkan negative force yang bertindak daripada kanan ke kiri. So ini nilainya. So negatif PX dan AX. So kemudian kita selesaikan apa yang berlaku di dalam surface. So surface kita kata ada dua. Satu surface di sini dan satu surface di sini. Dan cara untuk menyelesaikannya ialah kita menyelesaikan berdasarkan rumus kita yang kita ada. So, kita ada V, kita ada Rho, kita ada Vn dan kita ada dA. Okay, kalau nak buat kameran. Okay, so untuk surface yang ada di sini, ia dalam bentuk, dia adalah inlet. So, dan inlet membawa maksud dia mempunyai velocity yang sekata. So apabila ia mempunyai velocity yang sekata, kita tidak perlu menyelesaikannya dalam bentuk dA ni. So jadi memadai untuk kita tulis sebagai, kita tengok tulisan ini. So kita ada V. V di sini kita kata dalam keadaan ini tentulah had laju U. So kita tulis had laju U. So kita ada Rho. Kita tulis Rho. And then kita ada Vn. Vn ini membawa maksud had laju pada vektor n. So jadi kalau kita tengok di sini, vektor n kita adalah daripada kanan ke kiri. Tetapi had laju yang masuk adalah daripada kiri ke kanan. Oleh itu, kerana ia berlawanan arah, kita tulislah ia sebagai negatif U. Dan A di sini mewakili apakah cross-sectional area pada inlet. So untuk inlet kita menulis sebagai A0. Kemudian kita evaluate tentang apa yang berlaku pada surface yang kedua di sini. Tetapi kita kena faham pada surface yang kedua di sini, kita kata kita ditunjukkan dalam gambar rajah ini, pada inlet had laju adalah constant. Tetapi pada surface yang satu lagi kita dapati bahawa had lajunya adalah mempunyai velocity distribution. So apabila mempunyai velocity distribution, ia akan ia perlu diselesaikan dengan menggunakan sistem kameran, kerana kita perlu mengira daripada bahagian yang kecil dahulu. Okey, so di dalam outlet kita ada bentuk bulat, dan bentuk bulat tu ada velocity profile seperti itu. Okey, so lukisan agak tak cantik, so saya padam di sini. Padam dulu. So kita ada bentuk bulat, pipe, dan dia menghasilkan velocity profile seperti itu. Dan kita kata kita hanya mengambil satu nilai, satu area yang kecil di sini. Kita mengambil satu area yang kecil di sini. Oleh itu area di sini akan mempunyai had laju yang ini. Okay. So jadi kita kata kita akan menulis dengan menggunakan V, Rho, Vn dan A. Okay, dA. Okay. So jadi kita lihat pada gambar rajah ini, had laju yang masuk adalah UR. Okay, dalam keadaan positif. So jadi kita masukkan dalam equation kita adalah UR. Maksudnya function of U. Kemudian kita masukkan nilai Rho di sini. So kat sini ada nilai Rho.
dan kita masukkan Vn di sini. Vn di sini maksudnya had laju pada vektor n. So kalau kita tengok di sini, had laju u di sini dengan vektor n adalah selari. Oleh itu dia memberi nilai positif. So kita memberi nilai positif di sini. So kita ada ur di sini dan kita ada lagi satu ur di sini dan kita ada dA. Kenapa kita menggunakan dA? Kerana area di sini adalah sebahagian kecil daripada total area. So kita masukkan nilai dA di sini dan kita boleh tukar kepada 2 pi r dr. Okey, kemudian kita boleh ringkaskan sebutan tersebut. So kalau kita ringkaskan sebutan tersebut, kita ada UR di sini, kita ada 2. So kita ada UR kuasa 2 and then kita ada rho 2 pi r dr. So apa yang kita buat, kemudian kita masukkan nilai UR ini dengan equation yang telah kita dapat. So sebelum ini kita telah tentukan bahawa UR adalah sama dengan ini. So kita ubah kepada bentuk ini. Okay, untuk mengurangkan penulisan, so nilai 2U over R square ni kita masukkan di dalam ini. Okay, ni bukan delta, ni 2 okay. So nilai ini kita masukkan, kita kuasa 2 kan, so kita buatlah, kembangkan menjadi kuasa 2. So and then kita kamirkan dalam dr. So berkenaan dengan kameran ni, saya harap pelajar tak perlu risau. Kerana apa? Kerana kalau kameran ini hanya perlu kepada dr, so hanya nilai r sahaja yang akan kita kamirkan. So maksudnya nilai yang lain-lain kita tidak kamirkan. Kita masuklah juga dengan nilai R, capital R. So capital R di sini kita boleh tarik keluar, so kita dudukkan kat luar. So untuk R kuasa 4 dan R kita tak boleh nak pisahkan. So kita dudukkan lagi kat dalam, tetapi dia tidak terlibat dengan kameran. Jangan awak buat pula R kuasa 4 darab R tu jadi R kuasa 5. Tidak, dia tidak semudah itu. Okay, tunggu selepas kita buat kameran. So kemudian kita buat kameran, kita masukkan limit kosong hingga capital R dan kemudian kita boleh selesaikan, kita boleh dapat nilai ini. Okey. So kalau kita selesaikan, ini adalah nilai yang kita dapat. So kita masukkan semula di dalam equation. So jadi equation yang kita ada sekarang ini ialah bermula daripada nilai ini. So ini adalah equation asal. So hasil daripada equation ini kita masukkan nilai ini dan kita boleh ringkaskan seperti ini. Kemudian oleh kerana kita ingin mencari drag force, so kita play around dengan equation. Kita rearrange drag force di atas dan kita boleh menulis drag force di atas seperti ini. So nilai R kuasa 2 ni kita keluarkan. Okey, kita keluarkan dan kita pi ni kita keluarkan dan kita boleh faktorkan, kita mendapat sebutan drag force seperti ini. So ini adalah antara cara penggunaan Reynolds transport theorem untuk flow in pipe.